The Life, Teachings and Influence of Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan ini ingin saya mengulas, ingin saya mengesyorkan sebuah buku yang telah saya baca, saya dapati ia bermanfaat dan ingin saya kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, tentang tokoh yang sangat kontroversi, yang ada banyak kritikan terhadapnya, yang ada banyak fitnah terhadapnya dan ada banyak macam-macam yang diperkatakan tentangnya. Tetapi yang diperkatakan itu sejauh manakah ia sahih? Mungkinkah ia daripada secondary sources? Apakah ia mungkin daripada third party sources? Apa kata kalau kita baca daripada buku-bukunya sendiri? Okey, jadi daripada buku ini diterangkan biografi. Okey, biografi Muhammad bin Abdul Wahab. Ajarannya, ayuh kita mengambil tahu apa yang dia ajar sebenarnya. Apa yang sampai kontroversi sangat tu. Okey, ajarannya dan pengaruhnya. Influence, pengaruhnya. Nak tak nak, kita suka ataupun benci, hate or love this person, we cannot deny that his influence is worldwide. Kita suka ke kita benci ke dengan Muhammad Abdul Wahab ni yang 200 tahun yang lebih, kita tak dapat nafikan bahawa pengaruhnya itu di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, di Brunei, di Singapura, di India, Pakistan, Bangladesh, Timur Tengah, Afrika Utara, Eropah, Amerika dan mana-mana lain. Ada saja yang dibicarakan tentang Wahabi, sama ada pros ataupun cons, sama ada suka ataupun duka. Sama ada pujian maupun kritikan ya. Sebegitu besar pengaruhnya tu. Betul ke salah ke yang tu lain tak, tapi pengaruhnya begitu besar. Sampai-sampai kita lihat di Malaysia pun. Okay? Kita lihat di Malaysia pun bagaimana banyak ustaz-ustaz yang membicarakan tentang Wahabi tu ya, dan secara tidak langsung mempromosikan sendiri ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ni ya. Jadi buku ini bukan sekadar tentang biografi, bukan sekadar apa yang dia ajar, apa dia ajar sebenarnya tu kan, tapi juga pengaruh dia tu. Pengaruhnya ya. Dan ia ditulis oleh, boleh nampak ke, Jamaluddin Zarabozo. Okey, Jamaluddin Zarabozo ni lahir pada tahun 1960, lahir di Perancis, tetapi kedua-dua ibu bapanya orang Spanyol, orang Spanish ya. Dan beliau kini menetap di Amerika. Telah menulis beberapa buku agama. Okay? Selain daripada buku ini, ada beberapa buku lain. Boleh saja Google. Tajuk bukunya tu lah. Tajuk bukunya antaranya He Came to Teach You Your Religion. Right? Dia mensyarahkan hadis yang Jibril yang menjelma sebagai manusia datang berjumpa dengan Rasulullah SAW, duduk berdepan, lutut menyentuh lutut, dan beliau malaikat Jibril AS bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Jadi dia mensyarahkan hadis tersebut. Okey, buku kedua, How to Approach and Understand the Quran. Buku ni saya ada, bagus. Kemudian ada Commentary on the 40 Hadis of An-Nawawi, syarah hadis 40 Imam Nawawi, tapi 3 jilid dan lagi tebal pada ni. Okey, sikit lagi tebal pada ni saya ada, sangat bagus. Okey, sangat bagus juga. Kemudiannya Purification of the Soul. Okey, membersihkan jiwa, Tazkiyatun Nafs, konsep, proses and means. Buku ni saya ada tapi cari tak jumpa pula. Dia macam nipis sikit. Okey, yang ni dia menerangkan Tazkiyatun Nas berdasarkan Quran dan Sunnah. Sebabnya, dalam buku ni secara tak langsung dia hendak menerangkanlah bahawa asalnya tasawuf tu datang untuk memberi fokus kepada membersihkan hati. Tetapi kemudian hari tasawuf ni banyak yang telah menyeleweng, hanya sedikit sahaja yang masih berada pada objektifnya yang asal. Jadi melalui buku ni dia nak menerangkan bahawa menyucikan hati ni kita tak perlulah terhad kepada mana-mana tasawuf ke tarikat ke apa ke, sebab daripada Al-Quran dan Sunnah juga ada perkara-perkara itu ditekankan juga. Dan orang-orang yang mengikuti sunnah, orang-orang geng sunnah sepatutnya juga perlu memberi fokus kepada pembersihan jiwa ya, Tazkiyatun Nafs. Dan kemudiannya buku ini, selain itu ada juga kertas-kertas seminar yang sebahagiannya boleh kita muat turun ya daripada internet dalam bentuk PDF ke apa ke. Dan tulisan-tulisan beliau saya perlu katakan dia sangat ilmiah. Mungkin bagi sebagai orang a bit heavy, sangat ilmiah dengan nota kakinya, dengan rujukannya, dan bagi saya bila baca, bila puas hati. Bila baca memang puas hati. Jadi bila kita start,
bila kita habis, kita rasa macam ada banyak info baru yang dapat. Sebab sebahagian buku tu, kita baca, by the time halfway macam, lebih kurang ke, tak ada apa pun, nothing new pun. Kan? Demikian juga kalau kita tonton kuliah ke apa kan. Kuliah di YouTube ke apa ke. Dah habis kuliah tu, kita rasa, Alhamdulillah, banyak ilmu dapat. Ada sebahagian tu macam, apa ya? Kan? Okay. Jadi, sebagai contoh je. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, buku ini sayang sekali dalam bahasa Inggeris. Jadi, mungkin bagi sebahagian orang yang kurang selesa membaca buku bahasa Inggeris, dia janganlah saya kata perbincangannya yang ilmiah tu agak berat, kena pula dalam bahasa Inggeris ya. Dan buku ini saya beli dari Dakwah Corner Bookstore. Dakwah Corner Bookstore di Petaling Jaya yang dekat Masjid Bulat tu kan. Tetapi tadi saya cek Dakwah Corner Bookstore online store, sayang sekali sudah out of stock. Mungkin kalau tuan-tuan dan puan-puan yang berminat, boleh email pada mereka. Jika ada sufficient demand, mungkin mereka akan order bawa masuk stok yang baru ya. Tak silap saya harganya RM59.50 campur postage. Jadi mungkin lebih kurang RM70. Buku ini di Amazon.com pun ada. Tapi mahal sangat. Sebab US dollar, currency exchange, lepas tu shipment ke Kuala Lumpur jadi 200-300 sampai ya. Jadi tunggu sajalah daripada Dakwah Corner. Di Shopee atau Lazada saya belum sempat semak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan cuba cari tengok ada tak sumber lain untuk kita mendapat buku ini. Baik, bagi menjelaskan sedikit ya, saya nak bagi dua perbahasan dalam buku ini yang saya dapati menarik, yang mungkin juga menjadi sesuatu yang baru bagi tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Antaranya, perkara pertama, beliau cerita tentang abang Muhammad bin Abdul Wahab yang nama Sulaiman Ibnu Abdul Wahab. Sulaiman Ibnu Abdul Wahab ni kita tahu abang kandung dia sendiri yang menentang ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, yang tidak setuju. Bahkan telah menulis, tak silap saya, 2 buku bagi menerangkan kesalahan, kebatilan ajaran adik dia Muhammad bin Abdul Wahab. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, tahukah anda terdapat riwayat yang menerangkan bahawa abangnya di kemudian hari telah menarik balik bantahannya itu, telah menarik balik kritikannya itu. Tetapi perkara ini, sebagaimana jelas penulis ini secara adil, ia tidak confirm. Macam seolah-olah ada 3 pandangan. Pertama, dia tetap dengan pandangan asalnya, yang ini membantah adik dia Muhammad bin Abdul Wahab. Pandangan kedua, dia telah tarik balik. Pandangan ketiga, dia diam saja. Dia dah sokong pun tidak, bantah pun dah tidak. Jadi sampai-sampai Zara Bozo menerangkan ada kertas tesis yang ditulis tentang Sulaiman Abdul Wahab ni di akhir hayatnya tu. Apa pegangan dia yang sebenar. Antara yang 3 tadi tu kan, ada kertas tesis yang ditulis tentang Sulaiman Ibnu Abdul Wahab yang pada awalnya menentang, tetapi kemudiannya terdapat berbincangan. Tetap menentang ke, sudah pun sokong, setuju, ataupun diam, jadi dah tak nak sokong pun tidak, bantah pun tidak. Itu satu poin. Baik. Poin kedua ataupun perkara kedua dalam buku ini, mana-mana buku yang membicarakan biografi Muhammad bin Abdul Wahab ni akan ada satu bab yang menjadi favourite semua orang. Saya yakin semua orangnya, iaitu dalam bab menjawab kritikan-kritikan, fitnah-fitnah ke atas Muhammad bin Abdul Wahab. Dan buku ini tidak ketinggalan dalam mengemukakan satu bab yang khas dalam menjawab kritikan-kritikan tersebut. Menariknya saya bawa satu poin, satu contoh kritikan tersebut. Antara yang mengkritik Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang tokoh, seorang imam besar dalam mazhab Hanafi yang dikenali sebagai Ibnu Abidin, yang meninggal dunia tahun 1252 Hijrah. Muhammad bin Abdul Wahab meninggal dunia 1206 Hijrah. Ibnu Abidin meninggal dunia tahun 1252 Hijrah. Beliau menulis dalam kitabnya yang masyhur, beliau bermazhab Hanafi. Ini satu kitab fiqh dalam mazhab Hanafi yang sangat masyhur, yang nama ringkasnya Hasyiah Ibnu Abidin ya. Satu perenggannya di mana beliau menyentuh tentang Muhammad Abdul Wahab. Beliau antara yang pertama yang menggelar Muhammad Abdul Wahab dan gerakannya itu sebagai gerakan Khawarij dan sebagainya ya. Dan dari situlah tuduhan ataupun fitnah Khawarij kepada Muhammad bin Abdul Wahab ni berkembang. Kena pula mazhab Hanafi pada ketika itu, mazhab yang dipakai oleh
majoriti umat Islam di India, di Pakistan, di Bangladesh, di ada pemerintahan kerajaan Turki Uthmaniyah ke apa kan, dan kitab Hasyiah Ibnu Abidin tu memang selalu digunakan. Jadi tersebarlah, walaupun yang ditulis tu sikit je, satu perenggan kecil saja ya. Tetapi Zara Bozo highlight Ibnu Abidin ni dia sebut nama Muhammad bin Abdul Wahab pun salah. Dia sebut namanya sebagai Abdul Wahab. Padahal Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Ibnu Abdul Wahab, ataupun tak nak tulis nama panjang, sekurang-kurangnya Ibnu Abdul Wahab, bukannya Abdul Wahab. So he even got the name wrong. How can he get the right information about this person and his dakwah? Itu tegas Zara Bozo ya. Dan kemudiannya Ibnu Abidin dalam perenggan yang sama pun menerangkan di bahagian akhir itu bahawa kemudiannya tentera Islam telah berjaya mengalahkan mereka dan mengambil alih semula dua bandar suci apa semua tu ya. Dan itu adalah satu fakta yang betul, yang menarik, sebab sebelum ini didakwa Muhammad bin Abdul Wahab dan pendukung-pendukungnya, penyokong-penyokongnya lah yang selalu membuat pembunuhan. Sedikit tak ramai yang tahu bahawa sebenarnya kerajaan Turki Uthmaniyah ketika melihat adanya gerakan Muhammad bin Abdul Wahab, mereka telah menghantar satu pasukan tentera daripada Egypt, daripada Mesir, yang dipimpin oleh Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ni tentera ni yang disebut oleh tentera Muslim oleh Ibnu Abidin, tetapi pada hakikatnya bila dikaji tentera tu, mereka ni bukan sekadar tidak solat pun tidak tahu, tetapi mereka ni telah dihantar untuk memerangi Muhammad bin Abdul Wahab dan para penyokongnya. Padahal Muhammad bin Abdul Wahab dan para penyokongnya pada saat itu, dia orang bukan tentera, dia orang tidak ada kelengkapan senjata, paling-paling pun bawa, kalau untuk mempertahankan diri kan, bawa cangkul ke, bawa sabit ke, kalau kita ikut bahasa kita lah. Jadi dakwah mereka ni selalu dicanang-canangkan sebagai duk membunuh orang ramai. Padahal kalau kita lihat sejarah dari perspektif yang berbeza, mereka yang banyak menjadi mangsa pembunuhan. Bukan mereka yang bunuh, tapi mereka yang menjadi mangsa pembunuhan. Sebab apa? Peperangan memang berlaku. Okey, peperangan memang berlaku antara Muhammad bin Abdul Wahab dan pendukungnya, para penyokongnya, bersama dengan tentera yang dipimpin oleh Muhammad Ali Pasha. Tapi tentera tersebut ada kelengkapannya. Masa tu dah ada senapang dah, walaupun panjang macam tu kan. Muhammad bin Abdul Wahab dan pendukungnya tak ada senapang, tak ada senjata semua tu. Jadi kita selalu dengar Muhammad bin Abdul Wahab dan para pendukungnya yang banyak membunuh. Padahal kita tak pernah dengar ataupun jarang-jarang dengar bahawa tentera lain yang datang tu, mereka tu dengan kelengkapan yang serba canggih pada zaman itulah, pada zaman 200 tahun dulu, mereka pun banyak membunuh para penyokong Muhammad bin Abdul Wahab. So ini peperangan yang berlaku antara satu pasukan yang sangat naif, kampung style, dengan satu pasukan yang ada kelengkapan tentera. Yang ini satu perkara yang kita tak tahu, dan ia disebut sendiri oleh Ibnu Abidin ya. Tentera Muslim Army akhirnya datang untuk menghancurkan mereka, membunuhkan mereka apa ya. Jadi itu betul, tapi kita nak highlightkan Muslim Army tu. Army, tentera datang. Muhammad bin Awad dengan pendukungnya ni kita kata kampung style lah. Sebab mereka ni bukan ada kelengkapan senjata ke apa. Jangan tertipu yang kata British suka. Tak, British tidak suka kepada Muhammad bin Abdul Wahab sebab mereka ni membawa ajaran Islam yang original, yang tulen. British tidak akan suka. Mana-mana negara barat tidak akan suka. Ini saya ada highlight dalam video yang lain, dan juga di-highlight oleh pengarang ini dalam buku ini bahawa dakwah Muhammad bin Abdul Wahab tidak disukai oleh British. Kalau yang Ibnu Saud tu dari sudut politik tu, yang itu lain. Itu mungkin ada perjanjian dengan British ke apa kan. Tapi gerakan Muhammad bin Abdul Wahab ini bersama ajaran dia, memang British tak suka. British tak suka ajaran Islam yang original. Ajaran Islam yang melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Mereka nak ajaran Islam yang slow-slow, yang ditafsirkan, yang ditakwilkan, yang dah ditukar, yang ditakwil apa begitu. Yang original ni dia tak suka. Perkara ini di-highlight oleh, nak panggil ustaz ke, oleh Syekh Zara Bozo dalam bukunya ni. Baik, ini dua perkara yang saya hendak kongsikan. Untuk info lanjut, sila dapatkan buku ini. Sila minta
Dakwah Corner Bookstore untuk bawa masuk lagi buku ini. Moga-moga bermanfaat untuk semua ya. Jadi sehingga itulah ulasan buku buat kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.